أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. لا إله إلا الله. اللهم يا عفو يا غفار يا تواب يا قدوس يا جليل يا نور يا هادي يا حق يا فتاح يا بريء يا حفيظ يا محيمن يا عليم يا حكيم يا رشيد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل مأمون لك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. Baiklah, marilah kita bersama-sama mendahkan tangan untuk ilmu yang akan disampaikan untuk hari ini. Pengajian kita seperti kebiasaan setiap hari Jumaat untuk kita mendalami akan pengajian ilmu tauhid, iaitu sifat kitab sifat 20. Marilah kita bersama-sama menadahkan tangan untuk kita baca doa penerang hati. Mudah-mudahan Allah bukakan hati kita, Allah simpankan ilmu ini dalam diri kita, memberikan kita kefahaman dan mudahkan kita untuk menyampaikan ilmu ini juga kepada hamba-hamba yang berkehendak. Sifat 20 ni insya-Allah Allah akan hadirkan pada jiwa-jiwa yang berkehendak. Dia mencari, insya-Allah dia akan dapat. Bismillahirrahmanirrahim. يا معلم إبراهيم الحكمة علمنا يا مفهم سليمان فهمنا ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين يا رب سليمان ويا رب إبراهيم ويا رب موسى وعيسى ويا رب محمد صلى الله عليه وسلم أخرجنا من ظلمات الجهل والنسيان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نورنا بنور علمك وأبعدنا النسيان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. آمين آمين يا رب العالمين. يا رب صل على محمد وافتح من الخير كل مولد. يا رب صل على محمد وافتح من الخير كل مولد. يا رب صل على محمد وافتح من الخير كل مولد. InsyaAllah hari ini pengurusi kita Hajah Rafidah Zakaria, dia hanya dapat membantu sahaja untuk memasukkan peserta ke dalam zon kita ni, dan insyaAllah kita doakan jugalah sebab beliau sedang menghantar abang beliau untuk mengerjakan umrah. Mudah-mudahan Allah memudahkan urusan yang mana ada
di kalangan saudara mara kita yang hari ini ingin berangkat untuk mengerjakan umrah. Mudah-mudahan Allah memudahkan mendapat umrah yang mabrur, insyaAllah. Mudah-mudahan. Sebelum tu saya tak pasti lagi sama ada Ustazah bila dah masuk atau belum. Sebentar. Assalamualaikum Ustazah ni semua. Assalamualaikum Ustaz Alin. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ustazah. Cakap, lepas tu tekan. Sebentar kita nantikan untuk Ustazah Zaidah masuk. Halo, sihat Malum? Assalamualaikum. Ustazah Zaidah masuk tak? Masuk. Ustazah? Ustazah sebentar nak tanya sebentar. Suara Ustazah perlahan dengar. Hah, tak dengar. Dah ni? Ustazah Zaidah, masuk dia. Assalamualaikum Ustazah. Ustaz dia punya orang masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Videonya belum muncul Ustazah. Gambar dia. Nampak lagi gambar? Alhamdulillah nampak Ustazah. Alhamdulillah Ustazah, doa telah pun dibaca dan insyaAllah Ustazah boleh meneruskan perkuliahan. Tapi suara dengar jauh sangatlah. Mungkin suara Ana je kot Ustazah. Yang lain suara Ustazah jelas. Suara saya jelas lah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri
ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح لنا قلوبنا في طلب العلم وارزقنا الإخلاص فيه والعمل به والنشر به حتى يأتينا اليقين. اللهم اهدنا ما آتيت من عبادك الصالحين. Jadi saya minta maaf lah atas kelewatan. Hari ini kurang sihat sikit. Lagi tadi membatalkan kelas. Alhamdulillah. InsyaAllah kita sambung pelajaran kita pada hari ini. Itu pelajaran Tauhid. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala bacaan saya akan tutup suara dalam kertas. سيد الفاصلين اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد سيد المرشدين اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا سيد المرشدين اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا سيد المرشدين اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد سيد الخاشعين اللهم صل وسلم على سيدنا سيد الخاشعين بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita sambung pelajaran kita terus nak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-Fatih lima uligh wal khatim lima sabaq nasir al-haqq bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Telah kita bincangkan pada minggu yang lalu, iaitu pada muka surat menerangkan makna tauhid. Cuba buka balik kitab perempuan sama dengan kitab saya. Iaitu dasar yang pertama mengenai makna ilmu tauhid. Kemudian hari ini kita nak bincangkan makna yang kedua pula, insya-Allah. Betul tak? Daripada mabadi ilmu tauhid. Boleh tolong jawab tak seorang? Betul Ustazah, betul Ustazah. Pelajaran Surat kedua. 5. Pelajaran kedua. Pelajaran kedua atau tajuk yang kedua? Ilmu tauhid. Mabadi yang pertama iaitu nama ilmu tauhid kan? Betul. Betul. Saya belum terang makna ilmu tauhid, baru terang apa yang nak akan belajar daripada ilmu tauhid, betul tak? Ya, Ustaz. Betul Ustazah. Baru kita baca pokok dengan akar dan semua tu. Nama ilmu tauhid macam tu kah? Betul kah? Kat situ kah? Mau nak menerangkan nama dia kah atau macam mana? Assalamualaikum Ustazah. Muka surat 3 Ustazah. Kau surat Imam tiga. Amirah Abu Ishaq tu belum dijelaskan lagi. Oh, belum lagi? Ya. Oh. Muka surat 3 Ustazah. Oh. Imam Ishaq. Bismillahirrahmanirrahim. Ibnu Ishaq al-Ishfarayani berkata, kat situ kah? Kat situ kah? Ya betul Ustazah. Ahlul Haq ulama al-Sunnah wal Jamaah telah ijma' mengatakan bahawa apa yang telah bicarakan oleh ulama mutakallimun, iaitu ulama kalam, ahli kalam,
tentang tauhid semuanya kembali kepada dua kesimpulan. Beriktikad apa sahaja yang digambarkan di dalam akal, maka Allah tidak sama dengan perkara itu. Beriktikad bahawa zat Allah Ta'ala tidak sama dengan mana-mana zat dan tidak sunyi daripada sifat. Cukuplah jika kamu amati surah Al-Ikhlas sebagai dalil, menafikan asas kekufuran yang 8, iaitu banyak dengan makna berjuzuk-juzuk, ada bilangan, kurang dengan makna berhajat kepada yang lain, sedikit dengan makna lemah, sebab, disebabkan, serupa dengan makhluk, dapat dibandingkan dengan makhluk. Adapun banyak dan ada bilangan, maka penafian terhadap kedua-duanya dan firman Allah Ta'ala, Qul wallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad, Allah itu Esa. Kurang dan sedikit nafikan firman Allah Ta'ala, Allahus Samad. Allah itu tempat meminta. Sebab dan disebabkan. Dinafikan firman Allah Ta'ala, lam yalid wa lam yulad. Tidak beranak dan tidak pula diberanakkan. Serupa dan dapat dibandingkan dengan nafikan firman Allah Ta'ala, walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada satu pun yang menyerupainya. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Ulama telah memberi kita satu panduan yang sangat mudah dalam mengenal Allah, sebab itulah dinamakan surah Al-Ikhlas. Ikhlas itu bukan sahaja bererti bersih, suci, murni. Itu makna ikhlas. Maknanya ulama meletakkan Qul wallahu ahad itu dengan makna ikhlas ialah yang pertama sekali kerana keikhlasan itu makna suci murni dalam mentauhidkan Allah. Jadi kata ulama, kalau kita faham ilmu tauhid ini dengan memahami sifat, dengan memahami makna Qul wallahu ahad itu, sebenarnya sudah lengkap dan sangat cukup untuk kita faham. Masya Allah, tabarakallah. Itu dikatakan ulama tadi sebagai pembukaan dia. Dulu kita tak faham, saya sendiri tak faham. Kenapalah surah ni namakan surah Al-Ikhlas? Kita kena ikhlas buat sesuatu tu maknanya. Tapi sebenarnya di sebalik makna ikhlas itu adalah mentauhidkan Allah semata-mata Allah. Itu makna ikhlas. Jadi tujuannya dia kata cukup kita amati sebagai dalil menafikan asas kekufuran yang 8. Apa dia asas kekufuran yang 8 itu? Ini 8 perkara ni asas pada kekufuran. Kalau kita mengaji semalam dalam kitab Durus Samin, Imam Sanusi juga menerangkan semua ni makna kepada kekufuran. Apa makna kekufuran tadi? Kalau kita faham benda yang 8 ini, kita boleh mengeluarkan diri kita daripada kekufuran. Kalau kita letak diri kita dalam perkara yang 8 ini, maka kita menjadi kufur. Itu makna dia. Jadi, apa yang kita kena faham di sini dia kata, itu maknanya. Imam Sanusi kata kita nak menafikan dalam mempelajari ilmu tauhid ini, kita nafikan Allah itu banyak. Dengan makna berjuzuk-juzuk. Macam tu dia kata. Jadi maknanya kita nafikan, kena ada nafikan dalam diri kita dan ada penafian Allah itu. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu satu, Esa. Kita bukan nafikan Esa pula, kita kena ingat bahawa zat Allah Ta'ala itu bukan berjuzuk-juzuk. Bukan bersambung-sambung. Zat Allah Ta'ala itu Esa, sebenar Esa. Macam mana kita tak tahu, tapi kita kena nafikan macam diri kita, nafikan zat kita. Bukan zat Tuhan tu maknanya ada tangan, ada kaki, ada kulit, ada darah, ada daging, ada berjuzuk-juzuk. Bukan. Kita kena nafikan. Jadi bukan macam tu. Bukan macam itulah. Segala yang kita gambarkan oleh akal itu bukan Tuhan. Segala yang difikirkan oleh akal itu bukan Tuhan. Takkan. Jadi segala yang bagaimana hendak mengetahui Tuhan, cukup dengan kita menafikan apa yang kita nampak. Itu hakikat Tuhan. Nafikan apa yang kita nampak. Tuhan tu bukan tinggi. Tuhan tu bukan rendah. Bukan. Tuhan tu bukan pendek. Bukan. Tuhan tu bukan panjang. Bukan. Habis itu Tuhan bukan macam tu.
Menafikan apa yang kita nampak. Habis Tuhan tu besar. Bukan besar makna besar-besar itu. Maha besar. Macam tu. Jadi kita nafikan Tuhan tu berjuzuk-juzuk. Walaupun dia sebut tangan, tapi bukan hakikat tangan yang berjari, yang ada tangan. Kita tangan yang selayaknya bagi Allah. Ataupun kita terjemahkan makna menjadi makna tangan itu kekuasaan Allah. Macam tu maknanya. Boleh faham? Boleh faham tak setakat ni? Tauhid ni dia seni sikit. Seni dia kena. Faham Ustazah. Macam tu. Faham Ustazah. Faham Ustazah. Nah, Suara kejap. Buat sikit. Jelas tak suara? Jelas. Jelas Ustazah. Okey. Kita ulang sekali lagi. Jadi kata ulama mutakallimun, dia panggil orang tauhid ni, panggil ulama mutakallimun ni adalah ulama yang membuat suatu pembicaraan. Jadi dia membicarakan tafsir bagi ilmu tauhid, menafsirkan makna ketuhanan bagi ilmu tauhid. Macam tu. Kan? Dia khusus itu surah Al-Ikhlas tu, sebab itulah surah Al-Ikhlas tu menjadi surah yang terpilih, walaupun dia pendek tapi dia sangat terpilih. Keikhlasan dalam membacanya, keikhlasan dalam mentauhidkannya, keikhlasan dalam meletakkan Tuhan semata-mata Tuhan. Yang selama ini ramai orang yang melafazkan kalimah syahadah tapi menafikan yang salah, menidakkan yang salah. Seperti ramai orang mengucap kalimah syahadah, dia rasa asyhadu an la ilaha illallah, Tuhan lain semua tak ada, yang ada Tuhan Allah. Tuhan lain semua tak ada, Tuhan lain semua Allah. Atau Tuhan lain semua tak betul, yang betul Tuhan Allah. Tuhan lain semua bukan Tuhan sebenarnya, yang Tuhan yang sebenarnya adalah Allah. Betul tak orang nafikan macam tu? Betul tak orang fikirkan macam tu? Betul Ustazah. Kita fikir macam tu kan? Kita fikir. Jadi bila kita orang tanya kita anak kita, orang tanya anak kita, anak kita tanya kita, nampak tokong besar macam mana? Kita akan jawab, anak kita tanya tu apa dia? Kita akan jawab tu Tuhan bagi orang Cina, itu Tuhan bagi orang Hindu, itu Tuhan bagi orang Siam, itu Tuhan bagi orang putih, itu orang Tuhan bagi Tuhan dia apa? Anak kita pun kata, jadi Tuhan ni banyak lah. Tuhan ni banyak. Ada hak betul, ada hak tak betul. Ada tak betul, ada tak betul. Tuhan tu sebenarnya apa? Tak kita jawab, tanya kita balik. Tuhan tu hak kita sembah lah. Jadi dia sembah tu Tuhan lah. Jadi Tuhan dia apa tu? Kita pun nak tahu macam mana. Kesilapan yang pertama menyebabkan kesilapan yang kedua. Kesilapan kedua menyebabkan kesilapan yang ketiga. Kita telah meletakkan suatu pegangan yang salah ke dalam jiwa anak kita. Kita telah meletakkan makna yang salah ke dalam diri kita apabila kita merasakan ada Tuhan betul, ada Tuhan tak betul, berarti kita tidak memahami makna ketuhanan itu tadi. Jadi kita nak kena jawab apa bila dia tanya. Itulah mereka menjadikan Tuhan kita sebagai syirik. Tak kira anak kita tak faham. Tu bukan Tuhan, tu berhala. Tenang sikit. Tu patung mereka. Kalau nak tahu, katakan anak kita, sebab itulah kita orang Islam diharamkan dalam rumah kita tu, diharamkan meletakkan sebarang benda tak boleh letak dalam rumah kita yang berbentuk patung. Malaikat rahmat tak akan masuk. Tak kira buat daripada apa benda pun tak boleh letak dalam rumah kita. Hatta di luar pagar rumah kita tak boleh letak sebarang bentuk itik, sebarang bentuk ayam, bentuk burung. Tak boleh menyamai sama sekali. Kerana melukiskan, membentukkan itu adalah hukumnya haram dan akan dituntut nyawa di akhirat nanti. Tak boleh. Hanya gambar sahaja
yang menjadi pengkhilafan ulama. Kata Syekh Fahmi, kalau ulama dulu gambar sekalipun mereka tidak mahu. Itulah. Sekarang ni mahu tidak mahu berdepan dengan gambar yang tak pernah berhenti. Ustazah, Ya, kalau macam anak kan, dia suka beli teddy bear yang besar-besar tu dia simpan dalam rumah boleh ke macam tu? kalau binatang-binatang itu disimpan dalam rumah, tidak boleh sama sekali dihormatinya. Dia hanya dijadikan sebagai permainan semata-mata. Tapi kiranya kalau lepas main tu dia ambil simpan macam tu boleh ke? Dia ambil simpan tu, simpan di tempat yang bukan kita muliakan. Oh. Terima kasih Ustazah. Dia main tu memang untuk mainan, betul-betul main lah. Kalau macam apa tu dia buat untuk apa tu bantal untuk macam tidur kan, dia peluk bear tu tak apa ke? Kalau tak silap saya, Aha. ada ulama yang membenarkannya. Kita jawab daripada dua segi ilmu ni. Kalau ulama-ulama yang sufi betul-betul, atau orang-orang yang mengambil ilmu itu secara teliti, pastilah mereka tidak mahu. Mereka tidak mahulah membuat demikian itulah. Tapi memanglah sukar untuk memahamkan anak-anak kita. Kan sebab budak-budak kan sudah, suka benda-benda tu. Terutamanya mereka itu telah terbiasa kepada demikian itu tadi. Sukarlah. Tapi kalau ikut orang yang ni, dia memang tidak mahulah perkara-perkara itu tadi kan. Ada. Kalau bulan berdoa sampai dia memahami benda-benda yang begitu. Ya, Jadi, terima kasih Ustazah. Sebab asal-asalnya syaitan tu, dia merupakan diri dia tu dan dalam bentuk makhluk-makhluk tu tadilah. Sebab tu kita tak boleh letak binatang-binatang yang bernyawa ni dijadikan batu, dijadikan daripada kayu. Adalah perkara-perkara yang kata orang-orang Arab pun mereka ada sebahagian mereka ini suka meletakkan macam buat apa nama tu unta besar-besar dalam rumah mereka kan. Dia memang itu satu larangan lah. Tapi ala kulli halnya, selagi kita tidak meletakkan di tempat yang dimuliakan dan nampak menakutkan. Bahtu sebab itu juga hamparan-hamparan yang berbentuk gambar-gambar harimau, gambar-gambar singa, gambar-gambar yang dibuatkan hamparan itu sebahagian ulama memakruhkannya juga. Tapi kalau hadis yang menyatakan gambar-gambar yang diletak di tirai itu sangat melarangnya lah di tirai. Tirai itu satu yang terbentang, satu yang di bawah lantai ni, satu yang dimaafkanlah sebab pijak-pijak, ataupun dibantai sebab kita tidurkan dia. Tapi kalau seboleh-bolehnya, kalau kita ni orang yang teliti, tetap tidak mahu juga. Ustazah, ya. Mengenai yang tadi binatang apa benda tu kan, kalau misalnya kata sekarang yang orang buat hantaran dalam bentuk binatang kan, dalam bentuk itik lah apa benda kan, kita bawa hantaran tu kita macam kita junjung kan, tapi actually kita nak sebagai hiasan saja. Adakah kita patut elak benda-benda macam tu? Memang sangat-sangat kan? Satu Tok Guru dulu di zaman saya kecil-kecil lagi, saya tak faham dulu saya tak faham, tapi saya tengok Tok Guru tu dia buang. Maksudnya kita kena sedarkanlah orang-orang kita ataupun kan masyarakat kita sekarang kan banyak hantaran masih ada lagi saya tengok bentuk-bentuk binatang kan. Dan satu lagi pasal gambar tu Ustazah, betul ke kalau misalnya kata dalam rumah kita potret gambar yang kita potretkan whole satu badan dengan berkaki semua tu tak digalakkan ke
kalau nak gambar separuh orang kata. Saya tak pasti. Itu sama ke maksud yang dikata dilarangkan ni juga? Dari segi gambar tu tadi sebab dia bukan benda bertungkul, itu berselisihan pendapat ulama. Hanya saja ulama tadi dia tak benarkan kita meletakkan dia gambar-gambar yang tak sepatutnya lah, gambar perempuan dengan lelaki jadi menjadi tontonan. Yang tu di segi fiqh dia lah. Segi hati yang melihat tu lah. Macam tu lah. So, macam hantaran tu memang kita kena elakkan lah. Kalau boleh hantaran tu benda tu dah diketulkan dia, dirupakan dia rosama tu lukisan kan, dibentukkan dia. Macam tu. Assalamualaikum Ustazah. Nak tanya. Saya sebenarnya sebelum ni saya memang buat gunting rambut. Jadi memang kita pakai kepala patung lah kan. Jadi kepala patung tu kedai dah tutup. Jadi kepala patung tu memang ada dekat dalam rumah lah. Jadi macam mana kita nak simpan dia balik, keadaan dia macam mana? Kena tutup ke macam mana? Kepala patung tu kita dulu saya pernah minta kat Chef Fahmi untuk ada orang tanya nak buka kedai jual baju kan. Lepas tu nak minta kedai jual baju betul nak kena ada patung lah. Ustaz kata mengharapkan rahmat masuk dalam kedai kita. Tak perlulah ada benda tu. Tak kaya kita tanpa meletakkan patung tu. Dia kata sangkut pun dah cukup bah. Kalau itu rezeki yang berkat, apalah lebih baiklah kata dia. Sebab tapi macam yang saya ni sebab saya ajak orang gunting rambut. Jadi kepala patung tu yang berambut lah nak tunjuk cara gunting tu kan. Kalau bukan kita pakai untuk macam nak ni, tapi sebab sayang kita nak buat kan. betul. Okey, baik, faham. Macam kita nak ajak orang mandi jenazah lah, macam tu lah. Jadi benda tu memang kena simpan dan tutup lah maknanya. Kena boleh dalam kotak simpan tutup lah no. Tak boleh biar terbentang lah, macam tu je. Okey, baik. Masih Ustazah. Yalah, betul. Faham. Ada soalan di ruang chat Ustazah. Ya. Ada soalan di ruang chat yang mana dia tanya, dia kata kalau tabung duit bentuk ayam, teddy bear boleh juga ke? Tabung-tabung tu macam saya katalah, kita nak guna tabung-tabung tu letak di tempat yang tak dimuliakan. Dan lagi satu Ustazah, macam sekarang ni patung-patung kecil-kecil tu menjadi hiasan untuk anak-anak muda, gantung dekat exhaust belakang kereta, kemudian dekat nombor plate motor, letakkan patung kecil-kecil, macam patung-patung kecil tu. Nanti kalau dikatakan macam letak dekat exhaust tu tempat yang tak mulia, boleh ke, dibolehkan ke atau bagaimana? Kalau dia ada maksud sesuatu, ada sebagian mereka ada mempunyai maksud sesuatu. Kalau orang belajar ilmu sihir, dia ada letak sesuatu dekat patung tu. Ada ahli ilmu sihir ni, dia masukkan sesuatu yang tak elok tu dengan patung. Tu kalau orang belajar ilmu sihir lah. Jadi kalau macam saya kata tadi lah, kalau memilih untuk sufi, memang kita tak mau langsung lah kalau boleh. Saya pun kadang-kadang saya tak nafikan juga, anak-anak saya pun suka juga benda-benda yang macam tu, tapi saya kalau boleh saya tak mau, hati tu tak suka. Kalau boleh kita tak mau langsung, kecil ke besar ke, tapi kalau boleh benda tu tak mau ada sebab dia bernilai patung tu tadi. Kadang orang bagi contohnya, orang balik-balik Mekah dia bagi keychain kat kita, gambar unta lah, bentuk sempurna patung tu. Sebab dulu-dulu ni kalau orang kafir Cina, kafir lah, yang bukan Cina lah, maksudnya orang kafir lah, kenapa dari Islam kan, orang kafir, dia pun patung ni dia bawa lah, tak kira besar ke kecil ke, maknanya patung tu boleh jadi besar, boleh jadi kecil-kecil sampai sekecil-kecilnya. Jadi macam tu lah menjadi, kalau ulama sufi ni macam lagi besar, lagi kecil ke, lagi apa ke, dia tak mau. Sebab benda tu mengkhilaf. Benda khilaf ni kalau kita ambil, apakah menguntungkan kita? Kalau kita buang, bukankah menguntungkan kita? Macam itulah. Itu sufi maknanya. Maknanya kalau kita sufi ni mengambil hukum dengan jalan, maksudnya okey, kita ambil tu sebab terpaksa sangat.
Maksud kita ambil lah. Kalau kita buang tu tak menjadi masalah kepada kita, buanglah. Macam tu kalau sufi. Cuma kalau fiqh ni macam kita berlebih kurang. Tak ada apalah, kita bukan niat apa pun. Kecil je pun, kita main-main je, tak ada apa pun. Tu fiqh. Tu beza dia. Macam tu. Dia mengambil hukum ni tadi, suatu benda yang dengan halus dia. Tak mau kalau dia kata tak boleh tu, sikit ke banyak ke macam tu ke, tak boleh, tak mau. Macam tu. Ibarat kata macam ni lah. Kalau kata kita kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, apa nama, rambut kita nampak solat, rambut kita nampak. Kalau selai tak apa tak? Kalau takkan selai pun tak boleh kan? Selai rambut nampak, selai saja, selai. Macam mana kecil je. Tapi sehelai pun aurat juga. Kalau kita mandi wajib, sehelai ya tak basah. Sehelai ya. Bukan banyak pun. Ataupun sekecil ya kita ada apa? Ada cat. Ataupun ada sisi ikan sekecil. Bukan besar, kecil. Kita pun nak sembahyang, kita kecil. Biarlah sikit je. Tak boleh. Sekecil itu pun maknanya kita basuh. Kalau mengambil, sebab apa ada ulama yang dakik tadi yang ambil sungguh-sungguh, faman ya'mal misqal zarrah, kecil yang kau buat, khairan yarah, man kam khairan yarah, macam tu, man ya'mal misqal zarrah syarran yarah, Tuhan akan nampakkan. Jadi terserah kepada rasa keimanan hati. Saya tak boleh bagi hukum, tak boleh. Saya beri pilihan hati dia. Kalau hati dia merasakan untuk mengambil hukum ni dengan rasa hukum yang dia ambil, dia rasa macam tak menggugat pun rasa hati dia, tak kisah pun, terserah pada dia. Tapi kalau dia rasa walaupun ustaz tu kata boleh, tapi dia rasa macam hati dia tak boleh terima, hati dia rasa tak seronok juga, hati dia tak mau, kau boleh maka dia mengambil yang halus. Pada saya begitulah. Boleh faham tak masing-masing? Jadi sesuatu yang telah ditetapkan begitu, kita macam contohnya, kalau siapa dengar apa nama Allahumma salli ala sayyidina Muhammad hari Isnin ketika subhanallah. Hari apa? Saya tak ada syarah kan? Kan. Anda semua tak dengar. Anisah Mukarram menerangkan kepada kami di Murid. Dia terang apa? Hidup kita dalam beragama ini, kita kena jadi hidup yang menjadikan kita mudah. Jangan kita hidup menjadikan seperti Bani Israel. Yang Bani Israel ni, ketika mereka nak mengetahui siapakah yang membunuh bapa saudara ni, bila Nabi Musa alaihissalam bertanya kepada dia, kepada Bani Israel, kepada Nabi Musa. Nabi Musa kata, kalau begitu kamu hendaklah menyembelih seekor lembu. Lepas tu mereka ni tanya, lembu tu warna apa, lembu tu besar macam mana, warna dia macam mana. Jadi menjadikan kerjaan tu semakin rumit lagi. Macam tu lah. Jadi sebaik-baiknya kita ni meletakkan kepada ijtihad hati kita juga. Kalau kita rasa dengan berbuat demikian tu tidak menyenangkan hati kita, tidak melapangkan jiwa kita, kita jadi rasa macam tak puas, kita rasa macam tak seronok, maka kita tinggalkan. Hukum ni kita nak ambil macam mana? Di mana ada ketenangan hati, di mana ada kelapangan jiwa, di mana ada kekhusyukan, memberi kita rasa puas, maka kita ambil. Satu lagi, di mana kita rasa kalau kita buat benda tu, kalau buat lebih baik, maka kita ambil lebih baik. Contohlah orang kata, bila kita nak sembahyang ni, dia kata kita kena tutup dagu. Tutup dagu sebab dagu ni tak dikira sebagai aurat. Dia hanya buka muka. Sebab dagu ni bukan muka. Orang kata kalau sebut muka, sekali dengan dagu lah muka. Bukan syarat pun. Jadi kita kata, kalau kita mengambil pendapat menutup dagu tidak pun memenatkan kita, maka menyelamatkan kita. Kalau tak aurat pun selamat, kalau aurat pun selamat.
kita ambillah tutup untuk bagi kita selamat. Okey, macam itulah hukum tadi. Kalau tinggal pula, contohnya orang kata, bolehkah tak boleh sebenarnya? Kita kata, tak apa, saya tinggalkanlah. Sebab meninggalkannya tidak pun menyusahkan saya, tidak pun memenatkan saya, maka saya tinggalkanlah. Macam itulah. Jadi sahabat-sahabat ni saya sekalian, kita memberi makna untuk tidak meletak sebarang binatang di dalam rumah kita itu tadi. Kalau kita rasa dengan adanya benda tu tadi, kita rasa macam tak selesa. Kita rasa letak dalam kereta kita pun walaupun kecil, kita rasa macam orang buat contoh benda kecil dia buat letak kat situ. Kita rasa macam tak seronok bila tengok patung tu. Hati kita rasa tak selesa pun walaupun tengok. Lebih baik tidak. Tapi kalau kita rasa diri kita tak ada apa, tak kisah dan kita tahu hukum tu, masih ada ulama meletakkan benda-benda yang tak sampai memudaratkan, kita terserah. Macam tu. Macam itulah kita mengambil sesuatu hukum. Assalamualaikum Ustazah. Ya. Ustazah nak tanya kalau boleh tak patung tu dekat pejabat macam mana Ustazah? Dekat pejabat. Kat pejabat kita. Tapi pejabat tu maksudnya untuk sementara kita tak duduk kat pejabat tu lah. Maksudnya just kita bekerja waktu pejabat tapi kita buat hiasan macam beg apa. Kita letak atas meja ke ataupun letak macam kitchen ke apa kan. Kita gantung. Tapi kita letak kat pejabat. Boleh tak Ustazah? Sebenarnya di mana tempat kita duduk, di situlah kita mengharapkan rahmat tu ada. Malaikat rahmat tu ada. Kan? Tadi macam tadi contohnya kereta, atas motor. Di mana kita duduk, kita mengharapkan malaikat rahmat tu ada. Bukan maksudnya tempat tu tadi khusus dalam rumah kita saja. Di mana tempat kita ada. Maksudnya kalau boleh maksudnya kita kata contohnya di luar rumah kita di taman. Kan dalam rumah kita di taman. Kalau seorang ulama tu, dia kalau nak pergi rumah anak murid dia tengok depan rumah anak murid dia tu ada itik, duk keluar ayam tu. Dia tak masuk dah rumah tu, kat luar pagar je dia duduk. Dia tak mau masuk dah, tu ulama yang syadid lah. Tak masuk dah. Tak mau dah. Kat luar pagar je dia dah kan. Kadang orang tengok buat gambar itik duk keluarkan mulut air kan. Dalam kolam duduk macam tu dan sebagainya. Ala kulli hal wallahu alam lah. Jadi saya dah bagi orang kata apa, tadi saya dah bagi dia punya gambaran untuk kita mengambilkan satu hukum tadi. Maka terserahlah. Baru-baru ni kalau perempuan tengok, saya dah tunjuk dah gambar frame yang saya dah buat. Yang saya gambar frame tu tadi, asalnya saya tak perasan kata dia gambar tu. Tapi bila saya dah jadikan dia frame, saya nampak dia macam apa nama? Sekejap nak ambil frame tu. Masih ada. Perempuan boleh tengok sepintas lalu, saya pun tak perasan dulu-dulu ni. Ada 2-3 orang tegur, saya buang gambar ni. Nampak tak? Nampak tak? Semua nampak tak? Nampak Ustazah. Macam ada bentuk. Ada bentuk. Walaupun dia sebenarnya tak boleh tengok. Orang ada saya sayang. Saya pernah tengok. Mestilah siap frame ni lah yang berlaku. Dia daripada sini, dia dah siap dah nampak.
Ini dalam keadaan tidak sedar itu adalah perjanjian orang Islam yang membuat sejarah ini. Jadi nak bagi orang Islam ni. Jadi kita nak solat tu kita ni gambar pun kita tengok. Bukan sebab bukan orang dia dah ramai tengok. Baru saya pun tengok. Tengok macam. Nampak tak? Nampak. Bentuk wajah Ustazah. Bawah ni pun sama. Kita balik ke mana pun tetap nampak sama. Kalau saya mau frame ni mula-mula saya terbalikkan je. Cuba terbalikkan. Nampak tak? Kan? Terbalik pun sama juga. Kalau terbalik yang atas tu macam ada tanduk no Ustazah. Nampak ngeri ke gambar tu? Mengerikan. Saya tak buang ni sebab saya nak tunjuk contoh kat dia orang benda-benda ni lah. Bolehlah kalau kita nak buat kilat kaki kita lakukan, tapi tak kenal lah. Orang bagi kita untuk buat sejarah, kita buat kilat kaki. Allahumma salli ala sayyidina. Di sini bina Islam itu sebenarnya mesti kena ada. Sebab tu saya katakan kadang kita ni berdepan dengan benda-benda yang kesian sangat kat orang Islam. Kita pergi semayang, rumah dia kita terpaksa menghadap dengan bilik air. Sedangkan kita tahu benda itu makruh. Apatah kalau bilik air itu terbuka pula kan? Lagilah. Tapi nak buat macam mana? Bilik air itu kita beli, rumah yang kita beli itu memang macam tu. Sebab di bawah perancangan mereka untuk menjadikan tahu ni kiblat kita dan kita ni belajar seterusnya. Memanglah dia tidak haram. Tapi sesuatu yang tak dimuliakanlah kepada kita makruh. Jadi ada orang tanya saya, jadi nak buat macam mana Ustazah? Saya kata belilah bidai sikit buat tirai. Tutup kata bilik air tu asing. Daripada nampak pintu bilik air. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab tu kena ambil kira nak buat rumah, ambil kira mana kiblat kita. Supaya kita tak semayang menghadap tadi. Syekh Fahmi kata dia pernah sekali dia kata pergi seorang rumah hamba Allah tengah-tengah semayang bilik air dia terbuka. Lagilah. Okay dah. Itulah bila kita mengaji ni memanglah banyak perkara lah yang terpaksa kita berkorban. Maka sesungguhnya setiap pengorbanan yang kita korbankan, tapi macam ni, kalau dia melibatkan diri kita, maka kita mungkin boleh bertindak segera. Maka apabila dia melibatkan orang lain, janganlah kita bertindak segera. Melainkan apabila orang tu tadi memahami dia pula. Sebab kita tak boleh mengubah seseorang itu dengan kekerasan. Kan, kita tak boleh ubah dia dengan kekerasan. Kalau kita kerah, dia nanti akan bertambah ni. Kecuali, dia ada kecuali dia juga. Kecuali orang yang layak untuk membuat dengan kekerasan. Ustazah, kadang-kadang benda ni kita sendiri sebagai orang Islam, kita kena berhati-hati kan Ustazah, kena ambil sentiasa orang kata ambil berat. Sebab ada sekali saya pergi ke kedai lah, kedai yang jual makanan, kemudian ada frame dekat situ. Kalau kita tengok memang dia buat macam ayat tapi ada bentuk. Saya mula-mula saya masuk kedai tu saya tak perasan, bila kali kedua datang saya perasan. Jadi macam Ustazah cakap tadi itulah, kita nak tegur tak boleh lah Ustazah kan, sebab dia melibatkan orang yang ni, tapi macam kita lah sebagai orang Islam kadang-kadang benda-benda macam ni lah kita nak berhati-hati Ustazah ya, sebab ialah menggunakan ayat tapi dia bentukkan seperti macam yang Ustazah tunjuk tadi itulah,
benda-benda yang tak sepatutnya. Tapi alhamdulillah akhirnya bila sekian lama saya tak pergi ke kedai tu, memang sebab berpindah kan. Jadi bila pergi lagi kedai tu kira tengok macam dah tak ada. Dah tak ada. Jadi alhamdulillah lah. Maknanya mungkin ada pihak-pihak yang telah mengadu kepada pihak berkuasa, jadi benda tu telah dapat dielakkan. Jadi itulah. Jadi satu lagi tentang kalau kita beli pakaian dan sebagainya, ada orang dia tak kisah pun corak. Tapi kalau kita betul-betul ambil berat tentang ialah benda akidah kan Ustazah kan. Jadi kadang-kadang kalau nampak ada lambang salib pun, walaupun kecil dia buat dalam bentuk corak pun, kalau orang tu dah terbiasa menjaga benda-benda ni, dia tak akan beli pakaian kain tu. Sebab betul. sebab kita takut akidah kita tu akan dipermainkan. Betul kan Ustazah? Ya, insya-Allah. Betul. Okay. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah Allah Ta'ala memberi kita suatu teguran, itu adalah suatu rezeki kepada kita. Suatu benda yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Kadang-kadang sebagai contoh, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Kawan saya ni dia belajar ilmu fiqh. Dia kata selama ni dia ambil semayang, dia tak pernah pun ubah dia punya cincin untuk sampaikan air. Dia macam tu je dia kata ambil semayang. Setelah dia belajar tu baru dia tahu, kata, selama ni dia ambil semayang tak sah lah. Sebab cincin ini ikut jari dia tak longgar. Jadi air mungkin tak sampai sebab ketat sama-sama dengan jari. Selepas dia tahu, ya Allah, Tuhan kesian kat dia, bertahun-tahun dia semayang, tak ada orang tegur pun dia bahawa cincin dia tak digoyangkan, tak digerakkan, dia kata. Subhanallah, dia kata. Jadi sebenarnya setiap ilmu itu adalah pembuka kepada pengampunan Tuhan. Jangan kita pernah merasakan bahawa ilmu itu menjadikan satu beban. Jangan. Ada orang dia tak mau mengaji sebab dia kata bila dia tahu, ada banyak dia tahu, yang tu tak boleh buat, ni tak boleh buat. Jangan kita pernah ingat macam tu, tapi kita kena sedar ingat. Sebab penyesalan itu apabila tak ada gunanya lagi, itu maka penyesalan yang penyesalan yang tak ada nilai lagi. Kita nak Allah Ta'ala berikan penyesalan yang ada nilai lagi. Penyesalan yang ada nilai adalah penyesalan yang boleh kita berubah, penyesalan yang boleh kita bertaubat, penyesalan yang membawa kita kepada kebaikan, penyesalan yang menembuskan diri kita daripada dosa, itu penyesalan yang bernilai. Jadi setiap kali kita mendengar ilmu dan apabila kita ada buat kesalahan, selama ni aku buat salah, selama ni tak kena. Jadi kita merasakan itu suatu nilai yang Allah Ta'ala sebenarnya menegur kita. Tapi dia menegur melalui kitab kita. Dia menegur melalui pelajaran kita. Dia menegur melalui ilmu kita. Dia menegur, maka apabila kita merasakan itu teguran Allah, maka dia adalah suatu cinta Tuhan kepada kita. Kasih sayang Tuhan kepada kita. Nikmat orang mengaji itulah maknanya. Memperbaiki kesilapan, membetulkan kesalahan, itu nikmat orang mengaji. Nikmat orang mengaji ini adalah perubahan dalam hidup dia sebelum berjumpa dengan Tuhan, maka itu nikmat orang mengaji. Itu nilai bagi kita untuk mengaji. Kita nak mengaji ni untuk apa? Untuk jumpa Tuhan. Sebab tu bila orang tanya kita ambil SPM juga ni, saya kata sijil padang mahsyar. Kan? Sebab kita nak jumpa Tuhan. Sebelum kita nak jumpa Tuhan tu, kita nak membetulkan kesilapan dan kesilapan. Bahkan nikmat orang mengaji yang tak akan dapat kepada orang lain. Orang yang mengaji itu, jika dia sedang mengaji, Allah Ta'ala memberikan dia pengampunan. Sebab kesalahan-kesalahan yang belum dia tahu yang salah, maka Allah Ta'ala mengampunkan dia. Macam tu. Jadi Alhamdulillah pada malam ni kita diberikan satu makna dalam ilmu Tauhid ni, itu ilmu Qulhuwallahu Ahad. Maka Qulhuwallahu Ahad itu satu surah yang ikhlas. Saya pun tak tahu macam mana saya boleh tersebut tadi. Masya Allah, tabarakallah. Kan? Jadi kita nak menafikan makna tu tadi, makna Qulhuwallahu, 8 makna ni supaya tak ada dalam diri kita, tak ada dalam bayangan kita, tak ada dalam pemikiran kita. Jadi i'tiqad itu suatu yang difikir, suatu yang dirasa, suatu yang dijiwai. Kita suatu yang diletakkan, suatu yang disandarkan. Contoh kita rasa, bukan saja makna ketuhanan. Contoh ada orang faham.
Orang tanya soalan kat dia, malaikat tu dia boleh buat dosa tak? Boleh lah. Mana boleh tak boleh pula. Kalau dia nak berdosa, dia mesti berdosa juga. Maka dia telah meletakkan satu pemikiran yang salah. Sedangkan makna malaikat itu tidak akan derhaka kepada Tuhan selama-lamanya. Itu makna malaikat. Kalau tidak, kita tak gunalah istilah tu. Hanya aku malaikat. Kan? Itu maknanya orang dulu tidak faham. Makna malaikat itu tidak akan bermaksiat kepada Tuhan selama-lamanya. Dan makna Rasul itu tidak akan jadi kafir selama-lamanya. Adapun manusia, walaupun dia wali, masih boleh jatuh ke dalam kafir. Kita kena faham. Jadi hakikat ketetapan itu, kita kena tahu sesuatu yang tidak akan berubah. Ketetapan bagi ilmu tauhid, satu yang tak akan berubah. Dia tak akan berubah selama-lamanya. Okey? Pelan-pelan kita belajar. InsyaAllah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. La haula wa la quwwata illa billah. Jadi kita nak berubah, contohnya perempuan ada anak, nak buangkan dia punya patung tu secara tiba-tiba malam ni rentak buang kat dia, tentu tak boleh. Perlahan-lahan bercakap, perlahan-lahan bercerita, bawa dia satu hadis, cari hadis yang betul-betul yang menceritakan tentang sesiapa, bagi dia faham sedikit-sedikit, sambil berdoa, sambil minta pada Tuhan berikan dia hidayah, berikan dia petunjuk. Kita tak boleh bagi tunjuk ke dia. Kita boleh bagi dia tahu ilmu, tapi kita tak boleh bertunjuk dia. Kita tak boleh rubahkan dia. Tak ada. Tak ada siapa pun kita. Hati sendiri pun tak boleh ubah. Ini kan pula nak ubah hati orang lain. Itu kena fikir satu perkara. Hati kita sendiri pun tak boleh jadi baik. Ini kan nak baik hati orang lain. Itu kita kena ingat. Dua perkara tu tadi. Okey? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teruskan lagi. Kita baca balik. Ahlul haq, ulama ahli sunnah wal jamaah telah ijma' mengatakan bahawa apa yang telah dibicarakan oleh ulama mutakallimun ahli kalam tentang tauhid semuanya kembali kepada dua kesimpulan. Kesimpulan yang pertama beriktikad bahawa apa sahaja yang digambarkan di dalam akal, maka Allah tidak sama dengan perkara itu. Tak ada, selagi akal boleh fikir, bukan Tuhan. Beriktikad bahawa zat Allah tidak sama dengan mana-mana zat dan tidak sunyi daripada sifat. Mesti zat itu bersifat. Macam tu maknanya. Kemudian, bahawa beriktikad zat Allah tidak sama dengan mana-mana zat. Tak akan ada dan tidak sunyi, tapi zat Allah itu bersifat. Cukuplah jika kamu amati surah Al-Ikhlas sebagai dalil. Surah Al-Ikhlas itu menafikan akan kekufuran yang 8. Ni kekufuran yang 8 ni. Yang pertama, maknanya banyak dengan makna berjuzuk-juzuk. Nafikan dia. Tuhan bukan berjuzuk-juzuk. Tuhan bukan. Kenapa bukan? Kerana tidak ada contoh yang nak boleh dicontohkan. Maka kita hendaklah menafikan. Kalau ada contoh. Bolehlah kita bagi contoh. Subhanallah. Allah nak bagi kita faham. Kita menggunakan satu kalimah sedap. Sedap. Betul tak? Satu kalimah sedap. Kita makan sedap. Tapi kita boleh cerita dekat orang sedap tu macam mana? Siapa boleh jawab? Tak boleh, Ustazah. Tak boleh. Boleh, Ustazah. Tak boleh. Ya. Itu baru sedap. Nak cerita kat orang macam mana sedap. Sedaplah makan buah durian. Sedap macam mana?
Macam makan buah apa? Sekolah raya. Taklah kok lah asam. Tak boleh, tak boleh. Dah bagi dia rasa. Ustazah. Pasal tu orang utara selalu kata sedap tak tahu nak abang. Ah, sedap tak kan abang tu nak cerita sungguh-sungguh sedap. Tapi tak boleh cerita macam mana sedap. Okey. Dan sesungguhnya lagi, sedap itu kita kata Allah semalam sedap je Lina. Apa dia yang kita pakai? Ha? Apa yang kita pakai? Tidak pakai aircon ke? Tak. Tidak ni ke? Tak. Apa yang menyedapkan tidur kita? Di mana kita nak cari? Di mana kita nak cari sedapnya tidur? Siapa boleh jawab Pak yang ni? Tak ada juga. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kan? Subhanallah. Itu kalimah sedap yang tak mampu dimaknakan. Bagaimana hakikat ketuhanan yang hendak dimaknakan? Bagaimana? Kalau orang tanya kita, kenapa kita kena kata Tuhan itu tidak besar, tidak kecil, tidak rendah? Sesungguhnya tidak ada contoh untuk dicontohkan, tidak ada misal untuk dimisalkan, tidak ada. Maka penafian itu hakikat yang meletakkan. Tuhan bukan macam tu. Jadi apabila kita nak menerangkan Tuhan tu tadi, bila kita nampak patung, kita kena kata dia patung sebab hakikat Tuhan yang kita rasa dalam hati kita hanyalah Allah semata-mata. Hanyalah Tuhan semata-mata Tuhan. Jadi Tuhan orang kafir itu Tuhan pula. Syaitan tu ada Tuhan, iyalah Tuhan itu. Apakah dia tidak mengaku Tuhan sebagai Tuhan? Mengaku dia Tuhan sebagai Tuhan. Dia tidak pernah tidak mengaku Tuhan itu sebagai Tuhan. Syaitan sendiri mengaku tu. Sebab itu disebut kalimah syirik yang tidak diampunkan. Nah, syirik itu tadi, menyengutukan itu. Satu dosa yang tidak diampunkan. Boleh faham? Okey, dia faham tak? Nah, perlahan nanti faham insya-Allah. Okey, yang kita belajar ni bagi faham dulu. Jadi dia kata jangan. Yang kedua, kita nafikan Tuhan itu berbilang-bilang. Maknanya kita kena tahu Tuhan tu hakikatnya satu sahaja. Habis yang tu bukan Tuhan, bukan. Kita tidak pernah mengatakan berhala itu Tuhan. Kita tidak pernah mengatakan apa yang mereka sembah itu sebagai Tuhan. Mereka yang menjadikan dia sebagai Tuhan. Namun kita tidak pernah mengatakan itu Tuhan mereka. Kita sendiri tidak mengatakan Tuhan mereka. Kita hanya mengatakan Tuhan yang sebenar-benar Tuhan itu hanyalah Allah semata-mata. Ketika kita asyhadu an la ilaha illallah, dalam hati kita telah meletakkan suatu engkaulah Tuhan yang sebenar-benar Tuhan. Habis itu kenapa kata tidak? Tidak itu suatu kekuatan kepada makna jawapan. Nak menyungguhkan, nak mensabitkan, nak menetapkan. Kalimah bahasa Arab meletakkan la di awal itu suatu keyakinan, suatu kesungguhan, suatu yang menetapkan kepada kita. Kita pun kata, kita pipi dalam masjid, tengok tak ada siapa. Loh! Kita kata, loh! Orang Kedah. Siapa pun tak ada. Tinggal tu imam je. Tu imam je. Tadi kita kata siapa pun tak ada. Masa kita kata siapa pun tak ada, tu imam tu adalah hati kita. Kesungguhan nak mengatakan sungguh-sungguh tak ada orang. Tapi ada tak orang? Ada seorang. Nampak di situ. Tak apa, kita akan ulang lagi benda ni, kita akan belajar. Kita baru permulaan. Jangan ambil serius lagi.
Asal ya Allah, ilmu tauhid. Ustazah, Ya, macam mana kita nak jawab kalau orang kafir kata orang Islam pun menyembah berhala juga, dia kata menyembah Kaabah. orang menyembah berhala juga menyembah Kaabah. Orang kafir, macam mana kita nak jawab dengan orang kafir yang tanya kita macam tu? Orang Islam pun menyembah Kaabah juga. Sebab dia nampak kita semayang depan Kaabah macam tu. Oh, Ustazah. Kita akan bagi tahu dia, aku ni kalau semayang depan berhala kau pun sah semayang aku. Kau nak tahu tak sebab apa aku semayang depan berhala kau sah semayang aku? Sebab aku tidak pernah menyembah akan berhala tadi. Aku sah kalau kau letak patung ni, aku nak semayang, aku tak ada tempat nak semayang. Aku semayang di depan patung-patung yang banyak tu dan patung-patung kau tu menghadap akan kiblat. Semayang aku sah. Hanya sahaja kiblat itu sebagai suatu penyatuan saja. Dia bukan suatu penetapan kepada menyembah kepada Kaabah. Kalau aku semayang depan berhala pun sah. Dia cuma makruh je, tapi semayang aku sah. Kita tak ada tempat, ada berhala yang tempat tu nak pergi semayang. Boleh? Saya sendiri secara peribadi pernah berkata demikian. Bila pula nak pergi semayang dalam rumah berhala? Hari tu banjir berlaku di kampung saya. Orang semua nak atas tempat berhala tu sebab dia tinggi. Semayang atas tu. Semayang sah. Cakap kat dia macam tu. Supaya dia faham. Bermakna hati aku dia bukan menghadap kepada Kaabah. Hanya saja Kaabah itu sebagai satu penyatuan untuk kami bersatu untuk menghadap kepada mana. Sebab itu kami namakan dia sebagai Baitullah. Kami tidak pernah menamakan Allah. Dia kena faham. Kena bagi nampak dia. Kalau aku semayang dalam tokong kau, dalam tempat peribadatan kau, semayang aku tetap sah. Macam itulah dia tahu dia. Selagi aku menghadap kiblat. Jadi yang kami hadap itu penyatuan kiblat. Kan? Bahkan kita tak disuruh pun menyentuh Kaabah. Sentuh Kaabah, batai lagi. Sebab apa? Itulah makna dia. Okey, boleh faham? Bolehkah yang bertanya soalan? Faham, Ustazah, faham. Terima kasih, Ustazah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya ni tadi pergi hospital. Balik hospital tadi dah agak lambat. Saya pergi jumpa doktor, saya tak puas hati jumpa doktor tu. Saya tak tahu, Allahu'alam, kedua-dua kaki saya ni kebas. Kebas yang sekebas-kebasnya. Tapi doktor kata, kalau kaki saya kebas, macam mana saya boleh berjalan stabil? Saya pun tak faham. Rasa dua-dua kaki ni ada benda. Tapi jalan elok. Dia bukan sakit, tapi terasa ada sesuatu. Saya cuba pergi cekkan doktor. Rupanya doktor tak bagi saya jawapan. Maka kembalilah kepada Tuhan. Ustazah, soalan. Ya. Jika anak kecil, dia nampak macam tepi jalan kan nampak tokong-tokong kan. Ya. Bila dia tanya kita itu apa, salahkah kita kalau kita beritahu dia itu adalah Tuhan orang India, Tuhan orang Cina macam tu. Maksudnya adakah kita mengaku bahawa ada Tuhan selain Allah yang untuk orang kafir lah, untuk orang ni lah. Adakah kita macam mengaku? Sebab kita kata kat anak, kita jawab kat anak kecil ni, kata tu Tuhan mereka. Faham tak salah? Faham. Jadi macam mana kita nak explain untuk anak macam ni, kata nak nafikan. Kata ada Tuhan lain, maksudnya tokong tu lah. Okay. Tadi saya dah sebut di awal tadi penerangan kita. Selama kita nak jawab macam mana ke anak tu tadi, maka jawapan kita adalah kita tidak boleh menyebutkan kalimah Tuhan mereka.
Tetapi kita kena sebut itulah patung yang mereka sembah, berhala yang mereka sembah. Mereka sembah. Itulah maknanya mereka itu menyengutukan Allah. Kena bagi tahu, menyengutukan Allah. Kalau anak kita boleh faham itu bersyirik. Syirik ataupun kita kata menjadikan hakikat tak susah dia nak faham. Maka cukup dengan kita jawab kepada dia, itulah maknanya mereka itu salah dalam menyembah Allah. Mereka salah dalam menyembah Allah. Sebab mereka mengambil lagi patung-patung itu sebagai sembahan pula. Macam tu dia beritahu dia. Itu adalah berhala, itu adalah patung, itu adalah penyembahan yang dibuat oleh mereka. Adakah Tuhan? Bukan. Tak perlu menyebut Tuhan kepada anak kita. Jadi Tuhan yang sebenar-benar Tuhan hanyalah Allah. Jadi Tuhan orang kafir pun sebenarnya adalah Allah. Dia manusia, siapa buat dia? Allah. Siapa yang ciptakan dia? Allah. Siapa jadikan dia? Allah. Kena terang betul-betul. Dan nak beritahu lagi, jangan pernah bimbang akan jiwa tauhid yang kita tanamkan kepada anak kita walau dia tak faham. Persoalan agama bukan persoalan faham, tapi persoalan agama adalah kebenaran. Sebagai contoh, orang Arab, kalau dia ajak anak dia untuk sebut huruf, kalau yang ajak lah, dia akan sebut anak tu supaya sebut bagi betul. Dan dia tidak dibenarkan menyebut anak itu ikut suka macam dia nak sebut. Kena menganggap bahawa dia kecil. Maka saya pernah ditegur oleh oleh guru saya yang saya ambil sanad Al-Quran. Jadi dia kata, jangan berpegang kepada satu pendapat yang mengatakan, tak apalah, dia tak apa pandai, dia ajak budak-budak cukuplah. Jangan. Yang paling pandai itu kena ajak budak. Sebab budak itu dia belum tahu yang mana benar, yang mana tidak benar. Selagi dia tak benar, kena bagi tahu dia itu tidak benar. Contohnya dia kata, kita nak bunyi ra. Ada budak-budak ra. Dia kata, kita kena kata ra tu salah. Ra. Lagi ra. Selagi tak boleh, selagi itu ditanam. Tak yang kita tanam itu mesti kuat. Selagi tak betul, kena betul. Tak ada istilah dalam agama ini, biarkan dia kerana dia masih kecil. Takut nanti dibawa sampai ke besar menjadi susah untuk dibentuk. Sebab tu istilah yang kita kata melentur bulu itu tepat sekali. Kan? Macam tu. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kita kena faham macam itulah maksudnya dalam agama kita ni. Kita kena faham apabila kita nak meletakkan kefahaman dalam jiwa anak kita, kita kata, bolehkah anak kita faham? Jangan pernah tanya, boleh atau tidak faham. Yang penting kebenaran yang kita letakkan dalam jiwa dia. Kebenaran itulah yang akan dia pegang. Okay? Baik. Boleh faham? Faham insyaAllah. Masih Jadi, sedap. kena kata kat anak kita tu tadi, apa yang kita faham daripada ilmu tauhid ni, kena kata kat dia. InsyaAllah dia akan faham. Anak saya ingat lagi, anak saya tu berumur 4 tahun, 3, 4, tak ingatlah, 4 tahun ke 5 tahun macam tu. Dan mama tak apa mama. Dia dah faham dah kalau mama makan, maknanya kita uzur, orang perempuan ni dia akan uzur, lepas tu dia boleh makan di siang hari kalau tak besar. Dia faham dia kata. Kan? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ahli Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum Ustazah. Salam. Macam kita kan, kita pegang macam ni. Misal kata Allah Tuhan kita kan. Yang lain tu hanyalah ideologi. Ideologi. Dia bukan Tuhan lah, kira ikut pahaman ide masing-masing kan. Pemikiran mereka. Yang macam tu boleh tak pegang? Ada pemikiran mereka yang menganggapkan Tuhan. Berpegang pada ideologi. Mungkinlah kita boleh bercakap dengan orang dewasa, dengan anak-anak susah nak cakap. Ini bukanlah untuk budak, memang kita lah yang pegang tu. Pemikiran mereka. Okay.
Jadi sebab itu kita menafikan ada bilangan, itu maknanya jangan pernah ada di lubuk hati kita, jangan pernah ada di jiwa kita, jangan pernah ada di pemikiran kita, jangan pernah rasa bahawa ada Tuhan betul, ada Tuhan tak betul, ada Tuhan benar, ada Tuhan tak benar, ada Tuhan kafir, ada Tuhan orang Islam. Tak. Tidak sama sekali. Menafikan ada bilangan itu berarti meletakkan suatu ketetapan Tuhan itu hanyalah satu semata-mata, satu semata-mata. Tidak ada lagi Tuhan melainkan Allah Subhanahu wa taala. Okey. Jelas? Jelas lagi? Jelas tak penerangan saya bagi dah ni? Jelas Ustazah. Jelas Ustazah. Faham. Okay. Kemudian kita nak menafikan apa lagi? Nak menafikan, ya. Dalam surah Allah ni kita menafikan kurang dengan makna berhajat kepada Allah. Apa makna berhajat? Contoh kita nak kena faham. Tuhan berhajat kepada malaikatnya untuk menulis amal kebajikan kita. Hatta kita faham macam tu pun salah. Tuhan berhajat kepada malaikat ni sebab tu dia kena jadi malaikat, sebab dia tak sempat nak buat kerja banyak yang dia perlu buat, maka dia perlu ciptakan malaikat untuk bantu dia, untuk tolong dia, untuk tulis dia. Tak. Bukan. Jangan pernah mengingat Tuhan itu berhajat. Tapi sesungguhnya setiap yang Allah Ta'ala jadikan itu sesuatu untuk sesuatu itu menunjukkan kebesaran demi kebesaran, kehebatan demi kehebatan. Sebab itu dalam i'tiqad kita, contoh nak bagi faham, nampak nak bagi faham. Contoh kita kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala jadikan khinzir, minta maaf. Kita ketika melihat khinzir itu, kita melihat khinzir, kita tak boleh rasa kotor, geli. Itu tak apa, itu perasaan biasa bagi manusia. Tapi dalam masa yang sama kita kena ingat, Maha Kaya Allah boleh menciptakan segala-gala yang dia kehendaki itu dengan kebesarannya, dengan kehebatan dia. Ada kalau orang tanya lagi kepada kita, kenapa mesti ada semua tu? Okay, maka kita jawab, Subhanallah. Hakikat sebenarnya bagaimana kita boleh mengenali antara cantik dengan tidak cantik kerana adanya tidak cantik. Bagaimana kita boleh mengenali adanya siang dan malam. Begitulah maknanya. Kalau tak ada malam, macam mana kita nak tahu siang? Kalau tak ada tak cantik, macam mana kita nak tahu ada cantik? Subhanallah. Jadi semua yang Allah ciptakan itu bukan nak menunjukkan Tuhan itu berhajat, tapi nak menunjukkan Tuhan itu hebat. Jangan kita pernah rasa, kerana Tuhan nak buat ni, maka dia perlu buat ni. Tuhan nak buat ni, maka dia perlu buat ni. Tak. Allah boleh menjadikan dia tanpa ada apa sebab sekalipun. Apa yang menghendaki untuk menjadikan demikian? Walaupun kita nampak zahirnya sebab dia. Sebab tu kalau orang tanya kita, daripada mana asalnya telur? Daripada ayam. Daripada mana asalnya ayam? Daripada telur. Okey. Anak kita tanya, macam mana kita nak jawab? Ada 2-3 soalan. Pihak admin kena baca, saya tak sempat baca. Soalan yang pertama, dia tanya, anak kita tanya, nak jawab di mana Tuhan berada. Kita kena bagi anak kita faham ikut logik dulu. Okey. Seorang ulama ditanya oleh muridnya, boleh tak engkau terangkan kepada aku di mana Tuhan tu tadi ada? Lepas tu dia bagi pukul anak murid dia. Anak murid dia, lepas tu dia tanya, sakit tak? Anak murid dia kata, sakit. Di mana? Di sini. Aku tak nampak. Aku tak rasa. Adakah sakit? Ada.
Kalau sakit engkau tak mampu nak tunjuk di mana. Sedangkan kau rasa sakit, lebih-lebih lagi Tuhan. Sekarang mari. Dia bawa nama dia, tengok. Dia pasang lampu. Lilin. Dia pasang lampu, ada lilin. Pasang, menyala, ada api. Sekarang kau padam. Tak ada api. Mana dia pergi? Tak tahu. Tak boleh jawab. Kalau api tadi kau tak boleh nak jawab di mana dia pergi dan hilang, macam mana kau nak jawab Tuhan tu di mana? Okey, itu segi logik. Maka untuk bagi senang hati anak, kita jawab satu lagi soalan. Allah kita tak dapat lihat kat dunia, tapi Allah kita akan jumpa dia di akhirat nanti. Bila kita masuk syurga. Kenapa Allah bagi kita buat macam tu? Sebab Allah nak uji kita siapa yang paling berjaya untuk dapat berjumpa dengan dia. Orang yang tak berjaya jumpa dengan dia, maka dia dah tempatkanlah dalam neraka. Allah berikan suatu kesempatan untuk kita buat amal banyak-banyak, buat baik banyak-banyak, kita akan jumpa dia dalam syurga. Syok. Bukan kata insya-Allah, itu bukan Tuhan kehendaklah, satu ketetapan dalam syarak agama ni menetapkan bahawa Allah itu akan dapat dilihat di akhirat. Jadi Tuhan tu kenapa kita tak nampak? Kehendak Allah. Allah berkehendak untuk kita tidak melihatnya di dunia ini. Kita pun cerita bagi dia pandai sikit lagi. Kaum Bani Israel, Nabi Musa, mereka dah minta kat Tuhan nak tengok Tuhan. Tuhan kata kat mereka, kalau kau mampu tengok tajalli aku di atas bukit Tur Sina ni, kamu boleh tengok. Kita tanya anak kita, kat dunia ni, nak tengok matahari pun kita tak boleh tengok. Nak tengok cahaya orang duk buat besi tu pun kita tak mampu tengok. Maka kamu mungkin nak melihat Tuhan yang maha hebat. Jadi kita kena beritahu, kena ajak dia berfikir. Sebab tu ilmu tauhid ialah pemikiran dan jiwa seterasa. Dia bukan kenyataan. Nanti dia akan faham. InsyaAllah dia akan faham. Sebab araftu Rabbi bi Rabbi. Semua. Hatta Nabi Ibrahim pun bertanya, apatah lagi kita. Okey, boleh? Yang bertanya soalan, bolehkah? InsyaAllah faham Ustazah. Yang kedua soalan, tolong baca ni. Ustazah Adlina masih ada lagi kah? Ada Ustazah. Okey, baik. Ustazah. Sebenarnya yang di awal tu ada lagi Ustazah yang Assalamualaikum Ustazah. Dekat kalender kuda ada tarikh perayaan macam Buddha, ada gambar patung Buddha, Deepawali ada gambar tokong. Depa tu macam mana? Dan soalan yang kedua, Assalamualaikum. Kalau pasal Soalan tadi apa nak? Macam mana? Tak faham soalan tadi. Lukisan ya kah? Dia kata kalau dekat rumah ada kalender kuda kan? Kalender kuda tu ada Gambar-gambar. perayaan-perayaan. Okay. Kemudian ada gambar Buddha, patung, Deepawali, gambar tokong. Dah mula ada gambar. Selagi kita rasa benda tu kalau dipamerkan tak menjadi indah, tak usahlah pamerkan dia. Letak ajalah di mana-mana yang kita boleh ambil tengok balik. Pamerkanlah kalender-kalender yang sepatutnya dipamerkan. Sebab kita rasa tak indah untuk dipamerkan. Macam itulah. Tapi sekadar kita nak tengok tak apa sebab dia hanya lukisan. Mempamerkan dia itu tidak baguslah. Sebab tak mau ada pameran. Mempamerkan dia menjadi sesuatu yang dilekatkan di dinding kita dan menjadikan kita melihat pula. Itu tak eloklah. Walaupun dia kecil, tapi mempamerkan itu sesuatu yang tak indah di mata kita. Tak mau tengok. Kalau boleh, tak perlulah nak dipamerkan.
Kan? Kemudahan untuk melihat kalender itu ada berbagai-bagai cara sekarang ni. Tak menjadi masalah yang berat pun kepada kita. Kalau boleh, tak perlu dah mempamerkan dia. Selagi tak dipamerkan, tak ada masalah. Kalau dipamerkan pun rasanya tidak indah untuk dipamerkan. Soalan seterusnya Ustazah, boleh? Assalamualaikum. Kalau pasu hiasan yang kecil-kecil simpan sebagai hiasan, sebagai minat cantik dan letak di almari, boleh tak? Pasu hiasan apa? Tak jelaskan, tapi satu benda yang kecil-kecil yang disimpan dalam almari sebagai hobi. Patung ke tak patung? Ini Pasu kecil pasu kecil. yang beli kat Pasu kecil dia bukan patung. dia bukan patung. Kalau dia bukan patung tak ada masalah. Alhamdulillah pasu. Okey. Next soalan Ustazah. Okay. Ustazah, anak saya selalu tanya kalau Allah ada di mana? Apa yang patut kita jawab? Saya dah jawab dah tadi. Semua tempat. Ni okey Ustazah? Okey. Dah jawab tadi. Soalan yang seterusnya, Ustazah, saya pernah tengok ada satu video seorang ustaz tu kata Tuhan ni ada dua, Tuhan Allah dan nafsu. Sebab ada ayat bertuhankan nafsu. Macam mana dengan akidah kita? Dia menafsirkan dengan cara yang salah. Penafsiran dia itu penafsiran yang salah. Dia ayat itu menunjukkan ada manusia menjadikan nafsu sebagai Tuhan. Manusia menjadikan nafsu sebagai Tuhan, bukan menatakan nafsu itu Tuhan. Penafsiran yang salah lah tu, yang cuba diubah fakta dia yang sebenar. Itu bahaya tu sebenarnya. Ulama menafsirkan mengikut penafsiran yang salah. Sebenarnya ayat itu menunjukkan dan mereka menjadikan nafsu mereka itu sebagai Tuhan. Satu simbolik yang Tuhan katakan, mereka itu seolah-olahnya ikut kehendak nafsu. Okey. Baik. Soalan seterusnya Ustazah. Kalau ada yang meletakkan bakul telur bentuk ayam di dapur, boleh Ustazah? Seperti saya kata tadilah, kalau saya tidaklah. Saya tidak bersetuju untuk meletakkan apa juga selagi dia adalah binatang dalam rumah. Yang kita gunakan dia itu yang nampak dia tu tadi, sebab tak mau menyerupai kaum-kaum tu tadi sama sekali. Jadinya kalau berniaga letak patung-patung ayam tu pun samalah Ustazah. Letak patung-patung. Kalau boleh orang yang, kalau boleh zaman Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dia kena jual patung-patung tu tadi, patung-patung yang berbagai bentuk tadi, dia jual tadi bila dia lalu kot tanah dia balik sana. Lepas tu nanti bapak dia tanya kenapa? Tak tahulah patung tu sendiri yang turun dekat tanah tu, dia yang pergi dulu kat tanah tu, aku tugas aku bawa je. Wah, dia yang bawa pergi kena foto sebab dia tak nak hormat patung tu tadi. InsyaAllah. Jadi berkemungkinan juga kalau Ustazah kata dari segi patung tu malaikat rahmat tak hadir. Jadi kalau dia buka kedai makan pun bagaimana dengan orang yang makan kat kedai yang ada patung-patung? Dari segi kerahmatan, keberkatan bagaimana Ustazah? Okey. Ya. Kalau boleh maknanya sebab rahmat. Dia bukan malaikat ni, ada seorang yang bukan Islam, dia kata bukan Islam. Dia bawa masuk agama Islam, dia pun bercakap, dia kata, bagi saya kita tak perlu fikir, dia kata patung-patung semua ni. Sebabnya dia kata, kalau tidak saya masuk tempat yang ada patung, dia kata, malaikat tak tulislah saya punya dosa pahala. Kita kena faham malaikat yang dimaksudkan. Minta maaf nah. Contohnya, kita masuk dalam bilik ayat, yang tak masuk itu malaikat rahmat. Malaikat yang duduk sama dengan kita ni, yang tulis kiri dan kanan ni, dia tak pernah satu detik pun berpisah dengan kita. Minta maaf sama sekali lah. Minta maaf lah. Minta maaf sungguh-sungguh, bukan nak bercakap benda ni tak elok. Maksudnya ketika kita melakukan persetubuhan tu tadi, benda tetap ada untuk mencatatkan pahala-pahala dia dan untuk mencatatkan dosa-dosa dia. Kalau tidak, kita buat dosa masuk belayang.
Jangan salah faham. Itu malaikat yang dah ditetapkan dah. Adapun malaikat yang dimaksudkan tidak masuk dalam rumah itu, malaikat itu ada malaikat rahmat yang membawa rahmat tu tadi. Nah, tu makna dia. Okey? Nah, faham lah? Okey. Ya, soalan seterusnya. Jadi, Faham saya. Soalan seterusnya. Okey. suara Ustazah dengar jauh sangat tu, duk terembang telinga tu. Jom Ustazah. Masya Allah. Soalan yang seterusnya Ustazah. Apa ni? Kalau kita gantung gambar wali ulama, bagaimana Ustazah? Subhanallah, jika gambar-gambar ulama ni kita letak di rumah-rumah kita dengan maksud untuk menambahkan dekatnya kita kepada Allah dan mengambil berkat dengan kewujudan mereka, itu kita merasa malu dan segan, maka itu adalah sesuatu yang dibenarkanlah. Nah, kita letak gambar-gambar ulama ni maksudnya kita pun rasa tengok tok guru kita rasa macam rasa segan di hati kita. Tapi kalau menjadikan letak gambar ulama tu kita sembah dia, tetaplah haram. Walaupun gambar ulama. Ya. Baik, boleh faham? Ustazah, Ya. lagi satu, macam orang dulu-dulu, kita tak pasti sama ada daripada mana hujah tu diambil. Bila anak-anak ni berkehendakkan untuk anak patung, kemudian ada yang didikan daripada orang tuanya mengatakan jangan belilah anak patung tu sebab nanti kalau simpan kat rumah nanti patung tu akan ambil nyawa. Adakah yang tu satu? Bukan patung tu tak nyawa. Di akhirat nanti akan minta nyawa. Dia tersilap, tertinggal sikit. Oh, maksudnya memang ada benda tu, memang dia hadis. Faham? Ya. Segala patung-patung itu akan mohon minta nyawa mereka dia. Betul. Maksudnya bila jadi ada yang setengah dia nak membolehkan juga sebab anak patung tu kan beli mahal-mahal kan. Jadi di pangkahnya, di dekat lehernya, konon-kononnya nanti tak ambil nyawa tu. Bagaimana yang tu Ustazah? Tak ada istilah tu. Dia selagi dia bertongkol tu, maknanya tak boleh lah hukum dia. Dia ada lagi satu kes Ustazah yang pernah berlaku. Seorang yang berpindah di satu rumah, kemudiannya memangnya anak-anak dia memang ada patung. Dia boleh berkemungkinan juga untuk benda gangguan tu masuk di dalam badan patung tu. Ya, betul. Sangat berkemungkinan syaitan tu masuk ke dalam patung-patung tu. Betul. Sebab kadang-kadang anak dia sahaja boleh menampakkan seperti patung tu bercakap-cakap dengan dia. Ya, betul. Ada. Betul. Patung dulu ni matanya boleh berkedip-kedip. Kan macam kalau kita angkat tu mata tu dia orang buat boleh berkedip-kedip. Jadinya macam ada setengah patung tu memang menoleh mengangkat, tapi dia tak berjalan, tapi dia macam menoleh, mengangkat dan sebagainya. Maksudnya itu ada berlaku kan Ustazah? Lebih lagi lah tu satu yang menakutkan. Iblis lagi suka masuk lah tu. Itulah kisah Bani Israel tu yang buat patung boleh mengeluarkan suara tu. Yang Nabi Musa pergi bermunajat kepada Tuhan tu. Balik-balik dia tarik janggut Nabi Harun tu tadi. Marahkan Nabi Harun kenapa mereka tu menyembah patung, menyembah anak kuda tu. Itulah kisah dia. Dan lagi satu Ustazah, kalau di Turki dia ada banyak satu replika baju-baju perang yang mana ditulis kalimah Ayatul Kursi, tapi dia hanya
di baju perang, tapi baju perang tu bentuk di dalam seperti patung, tapi tidak ada kepala, hanya badan saja. Bolehkah ada yang menyimpannya tu? Okey, mungkin tadi saya kata tadi ada pendapat mengatakan selagi dia tak sempurna tadi tu. Mungkin. Mereka mengambil pendapat tu tadi pada pendapat mereka. Tapi saya bagi dua tadi. Pendapat yang sufi dengan pendapat yang warak dengan pendapat yang fiqh. Sekadar itu sahaja soalan di chat, orang chat saja. InsyaAllah. Baik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jadi sampai di sini dulu pelajaran kita pada hari ini. InsyaAllah kita akan sambung lagi pada minggu hadapan untuk tajuk-tajuk yang seterusnya. Di 8 perkara yang membawa kepada kekufuran. Untuk menafikan 8 perkara ini, mudah-mudahan kita akan diberikan kefahaman insyaAllah. Dah tak sedar masa dah sampai di penghujungnya. Yang baik daripada Allah, yang kurang daripada kekurangan saya. InsyaAllah ni lebih masa sikit mengajar hari ni. Minta maaf, lambat sikit masuk juga. Ada soalan yang kena tanya? Maaf Ustazah, ada yang akhir tu ditanya maksud tarikat dengan makrifat. Boleh sedikit ulasan Ustazah? Oh, boleh tu boleh, tapi dia kena panjang tu. Dia makan masa nak terang dia tu. Nah, secara ringkaslah kita terang. Tarikat dengan makrifat. Apa beza dia ke? Dia nak tahu kedua-dua makna dia. Dia nak dari segi maksud. Okey. Tarikat itu boleh dikategorikan dua makna. Satu, tarikat maknanya mengamalkan ilmu yang khusus dalam amalan-amalan zikir dengan pengkhususan nama-nama bagi amalan-amalan tarikat. Satu makna yang umum ialah jalan menuju kepada Tuhan. Itu makna tarikat. Jalan yang menuju kepada Tuhan ini banyak. Adapun tarikat itu tadi khusus. Tarikat-tarikat yang diterima, tarikat-tarikat yang mutafak, itu khusus. Dia ada kaedah dia ada cara dia ada syarat dia, itu khusus. Tarikat yang umum ni apa sahaja jalan yang nak menuju kepada Tuhan. Makrifat itu apabila kita mengenal Tuhan dengan maknanya setelah kita memahami segala hukum syarak ni tadi, menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram, kemudian kita mempelajari ilmu mengenal Tuhan dengan cara maknanya kita kata ma'rifatullah, awaluddin ma'rifatullah tu, awal-awal agama itu mengenal Tuhan. Maknanya macam tadi sebagai contoh kita kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nak bagi contoh nampak, seorang isteri ataupun seorang suami berkahwin dan subhanallah perkahwinan itu menjadi suatu ujian. Tak kiralah ada suami dapat isteri yang tak baik ke, suami dapat isteri tak baik, isteri dapat suami tak baik. Jadi segi fiqhnya apabila suami itu tak baik, di segi fiqh dia kita kata dia boleh berhak untuk minta cerai dan suami itu berhak untuk menceraikan dia. Segi fiqh. Tapi di segi ma'rifatullah, apabila dia kenal Allah, maka dia sedang melihat bahawa Tuhan tu sedang menguji dia. Uji dia untuk dapat pahala, uji dia untuk dia rasa Tuhan ni menguji dia untuk menjadikan dia dekat kepada Allah. Bila dia tengok suami dia perangai buat dekat dia macam tu, ya Allah, ya Tuhan, ya Allah, kau tunjukkanlah suami aku, kau sabarkanlah aku ya Allah, kau berikanlah aku kekuatan ya Allah, kau berikan aku nilai-nilai di sisimu ya Allah. Jadi dengan suami dia perangai macam tu, dia sentiasa bangun malam, dia sentiasa cari jalan-jalan untuk menguatkan jiwa dia, dan dia sentiasa berdoa, ya Allah, kau tunjukkanlah suami aku, kau berikanlah dia petunjuk ya Allah, kau sabarkanlah aku ya Allah. Jadi di segi mata makrifat melihat kekurangan itu dengan nikmat, umpamanya di segi makrifat dia makrifatullah. Di segi umpama dia, di segi yang lain pula, apabila dia mendapat nikmat pula, dia melihat dengan mata, ya Allah, semoga nikmat ini mendekatkan aku kepadamu, kerana melihat nikmat itu ujian yang lebih besar daripada nikmat kesusahan. Sebab nikmat ini selalu melupakan kita. Nikmat ini selalu menjadikan kita ini terleka. Nikmat ini menjadikan kita ni jaranglah nak mengeluarkan air mata. Nah, bila kita
Contoh macam sekarang ni, saya bagi contoh. Kan, kalau sakit, Allah. Tak payahlah. Orang bagi contoh lah. Kita bawa kereta relax, tidak sedap. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Lagi dia kono, asyhadu an la ilaha illallah. Kita semua dalam satu kereta tu mengucap. Kata ustaz, nak bagi orang kenal Tuhan, senang bawa kereta laju-laju. Kan? Kalau kita nak terbang, debum ke bawah, debum ke atas, bila udara tak elok, asyhadu an la ilaha illallah. Memang tahu dah kalau jatuh memang mati ya. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Umpamanya begitulah. Jadi pandangan dengan mata makrifat itu melihat kepada Tuhan. Pandangan pada ujian dan pada kenikmatan. Umpamanya. Itu dah ringkas yang saya boleh jawab dulu untuk ni. Boleh faham ke? Boleh faham ke yang bertanya? Boleh Ustazah, terima kasih. Ustazah nanti minta hurai lebih detail. InsyaAllah. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami. Bukanlah sesuatu yang mudah mencari jalan untuk mengenalmu. Ujian kepada hati, ujian kepada pikiran, ujian kepada jiwa. Tapi amat mudah sesuatu yang kau nak berikan kepada hamba-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kerana hakikatnya segalanya milik-Mu, ya Allah. Segalanya, ya Allah, dengan kudrat dan iradat-Mu, ya Allah. Bahkan malam ini kami bertemu, kami bersua, kami berjumpa, anugerah daripada anugerah-Mu, ya Allah. Pemberian daripada pemberian-Mu, ya Allah. Baik kami faham, baik kami tak faham, Engkaulah yang memahamkannya, ya Allah. Engkaulah Tuhan yang sebenar-benar Tuhan. Yang tidak ada Tuhan selain-Mu, ya Allah. Engkaulah Tuhan kami, ya Allah. Mudah-mudahan, ya Allah, pertemuan kami pada malam ini, ya Allah, menjadikan hati kami ini sentiasa dekat dengan-Mu, ya Allah. Menjadikan hati kami sentiasa ingat kepada-Mu, ya Allah. Ya Tuhan, ya Karim, tolong Tuhan. Tak ada siapa boleh bangunkan kami. Tak ada siapa yang boleh bersedarkan kami. Tak ada siapa yang boleh menguatkan jiwa dan hati kami. Hanya Engkau. Engkaulah Tuhan yang sebenar-benar Tuhan. Ya Rabbal Alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad Nabi Karim wa akhir da'wah. Alhamdulillah. Taqabbalallah. Minkum taqabbal ya Karim. Terima kasih Ustazah. Dan semua Assalamualaikum Ustazah. Terima kasih. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum. Terima kasih semua. Terima kasih Ustazah. Alhamdulillah, itulah dia. Terima kasih Ustazah. Yang disampaikan oleh Ustazah. Allah pemudahkan juga untuk urusan kita di kehadapan kita bertemu seperti biasa. InsyaAllah kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan surah Al-Qasas. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu insan dan nabi. Innal amanu wa bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustazah Lin. terima kasih Ustazah. Banyak Ustazah. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Lagi insyaAllah. Terima kasih Lagi semua. InsyaAllah. Assalamualaikum. Mohon undur diri dulu Ustazah. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum. Salam. Undur diri dan Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mohon undur